خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama panjat kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama berada, untuk sama-sama kita solat berjemaah subuh. Seterusnya sedikit perkongsian daripada saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sedikit renungan, mungkin kita boleh sama-sama perhatikan ataupun termenungkan. Saya terfikir, tuan-tuan, kita 31 Ogos kita merdeka, betul tak tuan-tuan? Kan? Kita merdeka ni, cara kita merdeka ni ataupun kita beroleh kejayaan ni dengan cara penjajah tu larilah. Mula-mula dia dah jajah-jajah kita, dah habis dah barang kita ambil semua, dah puas dah, dia belah. Suka untuk saya mungkin kaitkan sedikit lah dengan peristiwa hijrah. Kita sebenarnya dalam lingkungan hijrah lagi, tuan-tuan. Seperti yang kita tahu, peristiwa hijrah ni kan, kalau ikut betul tarikh Nabi hijrah ni 26 Safar. Nabi tak hijrah 1 Muharram, tuan-tuan. Kan, cuma lagu tu kadang-kadang kita confuse. 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam. Baru cerita tentang perpindahan. Sebenarnya cerita tentang perkiraan tahun Islam saja, 1 Muharram tu. Bukan cerita tentang Nabi hijrah. Nabi hijrah 26 Safar. Nabi SAW nak beroleh kejayaan, tuan-tuan, Nabi kena hijrah. Hijrah ni perit, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang, kalau kita berjaya, kita at least kita duduk sini lagi, penjajah kita halau. Nabi nak berjaya, Nabi kena pindah.
Tuan-tuan cuba bayang, penjajah datang negara kita. Kita nak kena berjaya tu, kita kena kemas beg kita, kena pindah tempat lain. Tuan-tuan boleh bayang tak? Masalahnya Nabi berperang, Nabi bergaduh, ataupun Nabi, musuh Nabi SAW bukannya British, bukannya orang luar, musuh Nabi orang kampung. Hari ni kita buat majlis program, kenapa orang tak datang? Contoh, kenapa orang kampung tak nak datang? Mungkin orang kampung tak suka kita. Biasa tak tuan-tuan? Biasa. Nabi orang tak suka sampai Nabi kena hijrah, tuan-tuan. Sampai siapa dapat kepala Nabi, siapa dapat bunuh Nabi, hidup atau mati. Hidup atau mati, maksudnya checkmate lah, dah tak ada. Mungkin sikit tuan-tuan cerita pasal hijrah. Ni saya terfikir. Tuan-tuan jangan serius sangat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan serius, saya pun jadi serius. Sejuk ni tuan-tuan. Takut saya nak pergi tandas sekejap lagi. Sedikit. Saya teringat satu tempat saya pergi tuan-tuan. Saya sebelum PKP saya mutawif. Tuan-tuan kalau tengok saya pernah menyanyi dulu kumpulan UNIC. Tuan-tuan buka subuh Aikim setiap pagi doa duha. Allahumma inna duha adwa'uka. Pernah dengar tuan-tuan? Akulah yang nyanyi lagu tu. Dengan sahabat saya Ustaz Fakrul, yang jadi host Astro Oasis tu kan, yang mengaji dengan Ustaz Zafar Hatul, semua tu lah, dengan sahabat saya Ustaz Bazli. Cuma saya berkeputusan untuk keluar selepas PKP ni kan. Sebelum PKP saya sempat pergi satu tempat di Madinah tuan-tuan. Saya mutawif juga. Saya teringat satu peristiwa Nabi ni hijrah. Saya sempat sampai tempat yang penduduk Madinah ni sambut Nabi. Biasa kan kita buka kitab sirah kan. Dari kitab sirah Raja 4 tak sedap saya cerita pasal Nabi ni disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ta'i. Biasa dengar kan. Tapi satu peristiwa yang sampai hari ni saya tak boleh lupa tuan-tuan. Apabila saya diceritakan, sebab dekat tempat tu nama dia Masjid Quba. Nabi sampai Madinah, Nabi bina Masjid Quba dulu, betul. Masjid Quba ni ada satu tanah, di mana di tanah tu ada satu perigi. Tanah tu sampai sekarang milik persendirian. Cuma saya pergi masa tu dia dibuka semula. Rezeki saya lah. Sekarang ni rasanya dibuka balik. Nama dia Telaga Ezik. Telaga tu tempat Nabi mandi, tempat Nabi ambil semayang, tempat Nabi minum semua. Nabi sampai Tala'al badru alaina, disambut penduduk Madinah. Ada satu peristiwa yang berbekas di hati saya. Peristiwa apa tuan-tuan? Peristiwa apabila Nabi dan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai di Madinah kan, Nabi disambut. Penduduk Madinah ketika itu tak pernah jumpa Nabi. Tak pernah jumpa Nabi. Hanya melalui penceritaan dia dan sebagainya. Sampai Nabi dengan Abu Bakar ni, penduduk Madinah ni salam Nabi macam biasa je. Macam tuan-tuan salam ni, yang ni YB, yang ni salam. Ni YB, lain sikit salam dia tu. Kebetulan cerita yang saya dengar ni tuan-tuan, penduduk Madinah ni salam Nabi macam biasa, tapi sampai Abu Bakar dia salam cium tangan. Salam Abu Bakar As-Siddiq ni cium tangan. Kenapa? Sebab penduduk Madinah belum kenal Nabi. Kemudian Nabi datang, Nabi ambil wuduk dekat Telaga Ezik tu, kemudian Nabi semayang. Ada satu tempat semayang tuan-tuan. Nabi semayang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian semasa Nabi semayang tu, dalam riwayat diceritakan matahari ni kena dekat Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ni ambillah ridaknya dan teduhkan Nabi SAW. Barulah penduduk Madinah tahu mana satu Nabi, mana satu Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, dekat sini nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita kita takut sangat-sangat nanti kan, kita rasa macam kita kenal Nabi ni, tapi itu satu kisah tuan-tuan yang berbekas di hati saya. Kalau saya cerita, mula dengan cerita mungkin tuan-tuan lebih segar. Sebenarnya saya nak cerita pasal lain ni. Cerita tentang satu surah
yang juga besar dalam kehidupan Nabi SAW, yang mana turun kepada Nabi SAW dalam riwayat kata berbulan-bulan, sehingga 6 bulan lamanya, surah Wadduha. Tak ramai yang tahu surah Duha ni turun dekat Nabi ni adalah surah yang kedua dekat Nabi. Biasa kita dengar Iqra kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Jumhur kata, sepakat banyak kata 5 ayat ni wahyu yang pertama. Tapi soalan saya, tuan-tuan tahu ke wahyu kedua? Adakah esoknya turun wahyu? Tak, tuan-tuan. Allah uji Nabi. Dalam riwayat lain menceritakan ada surah ayat ya ayyuhal muddathir. Adalah riwayat-riwayat yang tertentu. Ada dalam riwayat lain kata surah Fatihah ayat yang pertama turun kat Nabi. Dalam peristiwa cerita Nabi tengah duduk diam-diam, tiba-tiba Nabi dengar suara, Nabi lari. Tuan-tuan cuba duduk seorang-seorang waktu duha lagi. Atau tuan-tuan duduk dekat bawah pokok kan, tiba-tiba dengar suara. Oh. Ataupun dengar suara-suara tak tahu datang daripada mana. Nabi lari, tuan-tuan. Dalam riwayat kata Nabi waktu yang lain Nabi stay, tuan-tuan. Nabi stay, Nabi dengar betul-betul. Nabi dengar, rupanya Nabi dengar satu suara menceritakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nabi dengar. Sehingga Nabi ni dalam cerita, dalam riwayat cerita Nabi ni kalau dapat wahyu, tuan-tuan, Nabi ni berpeluh-peluh, tuan-tuan, tak duduk dalam aircon. Tuan-tuan dapat dengar kuliah dalam aircon, tuan-tuan. Nabi berpeluh-peluh ketakutan. Sehingga dalam riwayat ada cerita kalau Nabi ni duduk diam menggigil, tuan-tuan. Sahabat faham bahawa ketika itu turun wahyu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi turun, Nabi diberikan wahyu ni dalam keadaan kepayahan. Surah Wadduha turun 6 bulan. Tuan-tuan bayang, 6 bulan lama, tuan-tuan. Dalam riwayat yang lain menceritakan Nabi ni dalam tempoh 6 bulan ini Nabi dibahan oleh kaum musyrikin Mekah. Kata, ya Muhammad, mana Tuhan kau? Oi Muhammad, mana Tuhan kau? Ni Tuhan aku, berhala. Mana Tuhan kau? Dalam riwayat lain diceritakan Nabi ditanya tentang masalah sekian-sekian, Nabi kata apa? Aku tak tahu. Nabi kata, aku tak tahu. Sama macam Nabi kata, aku tak tahu baca. Iqra, aku tak tahu baca. Nabi orang yang jujur, tuan-tuan. Hari ni berapa ramai kita hari ni dapat satu berita dalam WhatsApp kita yang orang pertama sekali nak kongsi, tuan-tuan, padahal kita tak baca lagi. Kita tengok macam mana sifat Nabi SAW. Nabi ni mulia, Nabi ni jujur-jujur sungguh. Kalau ikutkan logik, Nabi boleh kata tak apa, tunggu dulu, relax dulu kan, sabar dulu kan, janganlah attack aku dulu, biar aku study dulu, contoh. Tak tahu, tuan-tuan. Dan kami ni sebagai seorang ceramah pun susah, tuan-tuan, nak seterapkan perangai. Saya tak tahu, nanti saya check dulu, tuan-tuan. Susah, tuan-tuan. Kita ni orang yang bercakap lagi banyak salah, tuan-tuan, kami ni. Inilah sifat Nabi SAW yang sangat-sangat hebat, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita duduk zaman Nabi macam mana, tuan-tuan. Takut-takut kita ni orang yang menyampaikan berita buruk tentang Nabi. Kau tahu tak, Muhammad tak, dia cakap dia tak tahu Tuhan dia kat mana. Apa contoh? Takut-takut gitu, tuan-tuan. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, wal laili idza saja. Cerita tentang apa sebenarnya, tuan-tuan? Dalam 6 bulan itu waktu Nabi tengah sedih, Nabi dapat wahyu, bukan Nabi happy, tuan-tuan. Nabi dalam keadaan takut, sehingga Nabi berselimut. Nabi sedih 6 bulan, seakan-akan apa? Seakan-akan, mana Tuhan? Kat mana Tuhan? Aku minta. Tuan-tuan biasa tak doa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak dapat.
Ya Allah, kau bagi aku sakit ni, ya Allah. Bila kau nak sembuhkan aku, ya Allah? Bertahun-tahun tuan-tuan ada orang macam tu tuan-tuan. Kita hari ni Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi kita dapat nari surau tuan-tuan. Ada orang sakit tuan-tuan, terbaring, minta dengan Allah hari-hari minta sembuh, nak dapat berjalan macam gitu, nak dapat pergi umrah, nak dapat pergi haji. Mak saya tak dapat pergi haji tuan-tuan, patut pergi 2019. Baru ni dapat kena panggil. Cek-cek BMI tak lepas, melepas lagi. Khatam kursus haji berapa tahun dah? 2019, 2020, 2021, 2022, 4 kali khatam dah. Tak dapat pergi. Orang muda-muda sekarang dapat pergi. Itu sebab kadang-kadang saya cakap dengan orang muda, ada duit sikit, pergilah. Pergi umrah sekali pun tak apa. Ambil semangat. Semangat apa? Saya balik pada umrah tuan-tuan, baru saya semangat nak daftar haji. Betul? Sebab ada membangkitkan kerinduan tu. Saya cakap dengan orang muda-muda, baru ni banyak sangat orang muda boleh pergi. Dan orang yang lama-lama jangan sedih, jangan khawatir, insya-Allah ada berita baik, insya-Allah. Katanya di Masjidil Haram, anak-anak muda-muda yang bawah 5 tahun, 10 tahun dah boleh masuk. Mudah-mudahan. Rupanya Allah kata nak cakapkan Nabi ni, wadduha, demi waktu duha, kau jangan sedih Muhammad. Kau jangan sedih, wadduha, kau kena bangun. Allah bagi kita pelajaran tuan-tuan pakai Quran. Allah bagi pelajaran pada Nabi ni pakai Quran. Tapi Allah kata apa? Allah nak cakap waktu duha, matahari keluar setiap hari tanpa beralasan. Dan syarat-syarat untuk kita bangkit daripada kesedihan adalah dengan bangun pagi. Allah nak cakap apa? Wadduha, wake up. Nak cakap kat Nabi, demi waktu duha, aku sumpah, padahal pada waktu duha itu terdapat banyak rahsia yang perlu kita cari, yang perlu kita rungkai. Syaratnya apa? Syaratnya kena bangun. Itu sebab anak muda kita hari ni tak kuat. Kenapa tuan-tuan? Pertama, anak muda kita hari ni selalu tidur lewat. Waktu siang buat apa? Waktu siang tidur. Tu sebab Asyik sedih je, mak tegur sikit nangis. Sentuh sikit tuan-tuan, dekat saya mengajar sekolah tuan-tuan, budak-budak nakal dia beza dengan zaman saya dulu. Tuan-tuan tahu tak, dekat sekolah saya budak tak semayang, ustaz rotan, ustaz yang masuk penjara. Tuan-tuan tahu ke? Ustaz-ustaz, cikgu-cikgu sekarang tak boleh sentuh. Inilah yang jadi hari ni. Ponteng duduk belakang bangunan tak pergi semayang. Saya kalau zaman saya bukan rotan lah tuan-tuan. Zaman tuan-tuan lagi. Kenapa tuan-tuan? Kerana hari ni waktu malam dia duk mesej dengan girlfriend dia, dia mesej dengan boyfriend dia waktu malam. Ni walaili idza saja, Allah kata apa? Pada waktu malam apabila ia sunyi sepi. Waktu malam ni Allah nak bagi bandingan, waktu malam ni kena tidur, waktu siang ni kena kerja. Sehingga ulama menafsirkan waktu duha ini adalah satu waktu berdasarkan wadduha tu satu perkataan. Walail idza saja. Walail idza saja, 3 perkataan. Waktu malam ni ada 3 perkataan, waktu pagi ni 1 perkataan. Tuan-tuan tengok waktu duha pukul berapa? Lebih kurang pukul berapa? Pukul 9, 10, 11, pukul 12. Tuan-tuan, pukul 12 waktu duha lagi boleh. 10 minit sebelum zuhur pun boleh lagi tuan-tuan. Tapi yang paling afdal sekali waktu pukul 10, pukul 9 tu, waktu dia tengah naik. Waktu matahari tu tengah lebih kurang berada 45 degree macam tu. Dan memang ada orang Melayu kita kan selalu kata duha ni rezeki, duha ni rezeki, duha ni rezeki. Duha bukan cerita rezeki saja tuan-tuan. Cerita lebih daripada tu. Cerita macam mana Nabi SAW dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan tak tahu apa-apa, Allah ajar dengan Quran, wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
bahawa Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Wa ma qala, sebagaimana yang dituduh kaum musyrik. Wa ma qala, maksudnya Nabi SAW ni dituduh dan juga dibahan. Wala sawfa yu'tika walal akhiratu khairul laka minal ula, ayat 4 tuan-tuan. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Ayat 4 ni dalam tafsir Ibn Katsir kata apa tuan-tuan? Nabi SAW diperlihatkan kejayaan Islam pada akan datang. Nabi ni dibuka hijab, dapat tengok masa depan tuan-tuan. Nabi dapat tengok masa depan. Buktinya dekat mana? Buktinya peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi dapat tengok balasan orang yang balasan syurga dan balasan neraka. Itu kan masa depan. Saya pergi dekat Madinah tuan-tuan. Saya ada pergi bersama dengan Mutawif. Saya dapat pergi 10 tempat hidden heritage, ataupun tinggalan Nabi SAW yang tersembunyi, yang mana kalau tuan-tuan pergi dengan travel dia mungkin tak bawa tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah sampai sana, cari student kat sana, kerana mereka ni memang ada ngaji kitab sejarah Madinah tebal ni. Semua yang ada kat Madinah. Dalam masjid tu pun dah banyak tuan-tuan. Cerita tentang telaga belakang tu, yang mana telaga itu disumbangkan kepada Islam. Cerita macam mana tanah Nabi, mana tanah Abu Bakar, mana tanah. Sehingga dalam cerita saya dapat tuan-tuan, semasa Nabi SAW di hujung-hujung kewafatan Nabi, Nabi memerintahkan supaya pintu rumah sahabat-sahabat semua ditutup, kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Madinah, tuan-tuan masuk dari pintu belakang, nak menghadap ke kiblat, belah kanan tuan-tuan, belah kanan tu semua pintu rumah sahabat tu. Pintu Abu Bakar, pintu Umar, pintu Osman. Dekat situ tuan-tuan kena baca babul rumah Abu Bakar, pintu rumah Abu Bakar. Dulu rumah Abu Bakar semua sambung dengan masjid. Buka pintu masjid tu tuan-tuan, semua berebut-rebut nak duduk dekat dengan Nabi. Semua masa peristiwa hijrah menawarkan, ya Rasulullah, duduk rumah aku, duduk rumah aku, duduk rumah aku, duduk rumah aku. Nabi arahkan unta untuk bergerak sampai satu tapak. Situlah rumah Nabi SAW. Nabi arahkan ditutup semua pintu kecuali pintu rumah Abu Bakar. Itu adalah antara hin Nabi nak bagi tahu khalifah selepas aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tengok Nabi SAW banyak tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah sana, tuan-tuan ambil taksi, pergi ceritanya orang kat mana ni telaga, kat mana ni kat mana tuan-tuan. Dan Nabi boleh tengok masa depan. Banyak saya pergi ceramah anak-anak muda, saya tanya, nak tengok masa depan tak? Budak-budak ramai kata nak, seronok kan, selalu tengok Doraemon. Masuk anak laci pergi masa depan kan. Kita zaman kita tengok Doraemon, saya tanya Doraemon pun tak kenal lah diorang. Nak tak? Nak. Saya tanya, yakin? Kalau masa depan kamu nampak buruk macam mana? Saya tanya. Buatlah macam mana pun, memang masa depan awak akan buruk. Awak berubah hari ini, masa depan awak akan buruk. Nak tengok? Tak nak lah, separuh tak nak tengok. Itu sebab Allah merahsiakan masa depan kita tuan-tuan. Untuk apa? Untuk kita bertawakal kepada Allah, untuk kita minta pada Allah kuasa doa. Kalau tak adalah hubungan antara hamba dan juga Tuhan. Tapi Allah berikan kepada Nabi, bukan Nabi minta. Allah nak bagi kepada Nabi, nak bagi semangat. Sebab surah Wadduha ini adalah surah semangat kepada Nabi SAW. Kau kena semangat ya Rasulullah, satu hari Islam akan berkembang 2/3 dunia. Nabi semangat tuan-tuan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan berikan kejayaan sehingga engkau redha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Rupa-rupanya cerita tentang apa tuan-tuan? Cerita tentang anak yatim. Ayat 1 sampai 5 cerita tentang apa? Cerita tentang hidup kita ada up and down. Ada waktu duha, ada waktu malam. Tetapi anak yatim tuan-tuan, anak yatim hidupnya daripada lahir sampai meninggal dunia tuan-tuan,
Begitulah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok rumah anak yatim. Tuan-tuan pergi tengok rumah anak yatim. Kita akan jumpa balik bila? Anak yatim bulan puasa nanti. Saya sempat kerja satu tempat di NGO anak yatim tuan-tuan. Collection juta-juta. Banji sejuta collection. Saya berhenti sebab saya dah tak sedap hati. Yang bosnya seorang pakai Velfire. Esok kereta BMW. Esok saya kata pelik, ada bisnes, tak apalah, sangka baiklah saya. Collection sejuta ni. Kan dia buat bisnes. Saya berhenti, staff call saya, "Ustaz, anak yatim tak cukup makan." Saya pelik. Saya pelik apa tuan-tuan? Collection sejuta tak cukup makan. Lepas tu barulah saya tahu, rupa-rupanya di bawah NGO tu dia kata ada 10 rumah anak yatim. Anak yatim Furqan, anak yatim ni, anak yatim dia bawa 10. Anak yatimnya 10 orang je tuan-tuan. 10 orang je anak yatim. Dia letak dekat nama ni, dia letak dekat nama ni, dia letak nama ni. Habis kita kena tipu. Kena scam tuan-tuan. Saya ni yang jadi depan mata saya. Hari ni hukuman kepada orang yang menipu scam berapa tuan-tuan? RM3,000 saja. Agak-agak dia takut ke? Tak takut tuan-tuan. Scammer hari ni, hari-hari. Bulan lepas pegawai bank di scam, padahal dia kerja bank. Dia tahu pasal duit, dia pun kena scam juga. Tu belum cerita haji punya scam, umrah punya scam. Berapa ramai tuan-tuan. Jangan cerita tentang ni, rumah anak yatim daripada dulu dah kena scam tuan-tuan. Dekat rumah saya, dekat Kajang, kat Sungai Impian belakang tu, Taman Mesra. Tuan-tuan tahu rumah anak yatim yang kena tutup? Tak silap saya masa tahun awal 2000. Kita bagi beras, kita bagi makanan, bagi lauk. Dia buat apa dengan beras tu tuan-tuan? Dia pergi jual kat kedai depan. Dia nak apa? Dia nak duit. Dia nak buat benda lain. Kita nak pastikan anak yatim ni jangan putus nasi. Dia pergi jual dekat kedai depan, dia dapat duit. Anak-anak yatim ni semua pergi raya, dapat duit raya, dia kutip semua duit raya. Kantoi tuan-tuan. Polis datang serang, tutup terus. Tahun 2000. Yang sekarang punya cerita bercampur-campur duit anak yatim. Yang tak audit jangan cerita tuan-tuan. Bila saya tanya tempat yang saya kerja ni, saya tanya kenapa tak nak audit? Apa masalahnya? Dia kata apa? Kami nak mewujudkan sistem kewangan Islam yang terbaru. Saya tanya, kau ni memang berkhayal kuat lah. Dia kata gitu tuan-tuan. Saya nak jawab macam mana? Dia kata dia nak mewujudkan ekonomi Islam yang baru. Anak yatim pun tak cukup makan. Inilah yang terjadi hari ni tuan-tuan. Bukan ramai anak yatim dia. Saya pergi tengok. Ni, alam yajidika yatiman fa'awa. Wahyu yang kedua Allah dah turunkan tentang anak yatim. Sampai sekarang ada masalah lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh itu adapun anak yatim maka jangan engkau kasar terhadapnya. Allah warning, jangan engkau berlaku kasar. Nabi orang yang paling baik dengan anak yatim. Kenapa? Sebab Nabi anak yatim. Anak yatim datang, Nabi usap kepala. Orang Arab kata apa? Aib, aib. Benda yang orang Arab tak buat tuan-tuan. Orang Arab tak ada sentuh-sentuh tuan-tuan. Nabi datang, Nabi pegang kepala. Banyak amalan-amalan yang Nabi yang ada sebelum ni, Nabi datang bukan Nabi hapus terus, tapi Nabi perbetul. Contoh, puasa Ashura, puasa 10 Muharram baru ni kan. Orang Yahudi dah lama dah puasa tuan-tuan. Kita orang Melayu je yang payah nak puasa. Itu sebab ada geng apa, Barkoba, geng Ponteng puasa. Nabi tanya pada orang Yahudi, kau puasa kenapa 10 Muharram? Kami puasa kerana kami meraihkan Nabi Musa yang terselamat daripada Fir'aun. Kalau begitu aku akan meneruskan amalan ini kerana ini adalah amalan yang baik. Tuan-tuan. Tapi aku tambah puasa Tasu'ah. Nak cakapnya amalan ini adalah datang daripada aku. Supaya tak confuse. Macam Nabi seolah-olah ikut amalan orang Yahudi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Wa amma sa'ila falan tanhar, orang yang meminta-minta jangan nak engkau tengking herdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, nikmat Tuhanmu hendaklah sebut sebagai syukur padanya. Tuan-tuan, dalam kita keadaan ada up and down, ada orang susah, Allah kata last sekali, hendaklah nikmat Tuhan kita syukur. Tuan-tuan kena bersyukur. Boleh mari surau, boleh beri kesihatan. Yang saya cakap tadilah, boleh alhamdulillah ustaz saya dah dapat pergi haji, alhamdulillah. Alhamdulillah saya ada anak cucu cicit sihat-sihat semua, anak-anak semua sihat, anak-anak tak lupakan saya, anak-anak selalu balik, anak-anak selalu hulur duit pada saya. Cukuplah tuan-tuan. Ada orang duduk kat kampung tuan-tuan, duduk seorang, meninggal seorang-seorang tuan-tuan. Ada orang anak-anak hantar rumah kebajikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebut tuan-tuan. Ni segala nikmat fahadith. Ni kalau sini fahadith ni bukan sebut dalam hati, kena sebut dengan mulut. Terima kasih ya Allah. Sambil-sambil tuan-tuan balik tu, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Okey tuan-tuan, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya kongsikan hari ini, surah Wadduha, surah yang besar, memberi kesan, memberi motivasi kepada tuan-tuan dan juga kepada saya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan juga inayah, dan juga dapat kita ambil sedikit iktibar peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berlanjutan sampailah Maulid Rasul. Maulid Nabi kita cerita lain pula, cerita tentang kelahiran Nabi pula. Sampailah Rajab, kita cerita pasal apa? Kita nak masuk sedia Ramadan pula. Itulah hebatnya Islam tuan-tuan. Nabi buat peristiwa untuk apa? Untuk kita ni tak haus. Tak haus dengan Islam itu. Tak orang kata apa, tak bosanlah dengan Islam itu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ambil peristiwa 31 Ogos ini sebagai merdeka, dan juga kita ingat pada peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, terima kasih di atas nikmat keamanan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah di atas nikmat segala yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat semayang sama-sama ya Allah, dapat semayang dalam keamanan ya Allah, dalam jiwa yang tenteram ya Allah. Anak-anak kami dapat mengecapi pendidikan, kebahagiaan, ketenteraman bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di negara-negara yang Kau masih belum berikan keamanan ya Allah, di Palestin ya Allah, yang hari-hari berada dalam keadaan dibom ya Allah, yang kematian setiap hari ya Allah, berjihad untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Kau selamatkan mereka ya Allah, di Palestin, di Gaza ya Allah, di Iraq ya Allah, di setiap masa, di setiap tempat ya Allah. Kau selamatkan penduduk umat Islam ya Allah. Satu hari nanti umat Islam ini akan bangun, akan bangkit ya Allah, menegakkan agama-Mu ya Allah untuk generasi-generasi kami yang seterusnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.